Pengurusi Surau Al-Hijrah Kota Warisan Encik Hamdan bin Abdullah, juga yang dihormati dan dikasihi Ketua Muslimat Kota Warisan, yaitu Ustazah Nurlia binti Nur Ismail, juga yang dinantikan kedatangannya, yaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Fauziah binti Muhammad Nur, Dr. Fauziah binti Muhammad Nur dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, juga ibu-ibu, bapa-bapa serta anak-anak yang dikasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah, pada hari ini setelah hampir 2 tahun Surau Al-Hijrah Kota Warisan tidak dapat melaksanakan program besar-besaran seperti Maulidur Rasul yang diadakan hari ini, dan juga seperti majlis sambutan Ma'al Hijrah di atas, sebab sebelum ini surau kita terlibat dengan proses pembesaran dan pembangunan surau. Dan Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang, untuk kita bersama-sama mengimarahkan majlis Maulidur Rasul. Dari rumah lagi kita telah berniat untuk hadir ke sini, dan dari rumah lagi kita telah melangkah, dan seterusnya Alhamdulillah berjaya juga kita menjejak kaki kita di atas Surau Al-Hijrah yang telah tersergam indah ini. Sebelum kita meneruskan majlis ini, marilah kita bersama-sama membaca doa Al-Fatihah. Moga Allah Subhanahu wa taala merahmati majlis ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, kita diberi masa sehingga 4:30, itu paling lewatlah, untuk kita menamatkan majlis kita ini. Dan diminta semasa Dr. Fauziah menyampaikan ceramahnya, diminta para muslimin ataupun muslimat sediakan soalan. Dan semoga kita dapat menguruskan masa kita dengan secara bersistematik. Jadi tajuk kita pada tengah hari ini adalah Tauladan Ummahatul Mukminin, yang mana kita hendak mengetahui siapakah wanita-wanita di sebalik perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang menjadi pendukung utama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa berlengah-lengah masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Fauziah menyampaikan ceramahnya. Dipersilakan. Kita diberi masa setengah jam untuk sesi soal jawab. Selepas Dr. Fauziah menyampaikan ceramah, jadi terus kita pergi kepada sesi soal jawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu
lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada petang ini. Terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi menjemput saya untuk bersama-sama mengimarahkan sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini. Terima kasih juga kepada adik pengurusi, sebab nampak muda, adik pengurusi, penganjur program ini yang berusaha, dan juga kepada semua para ibu, adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu yang bersama-sama hadir pada majlis hari ini, petang ini. Dan saya sebenarnya hampir-hampir tidak dapat datang, sebab 2 hari lepas demam. Ini suara masih rock sikit. Dia sediakan air tu sebab tengah batuk lagi. Demam yang sampai saya kata, ya Allah, kalau majlis ni forum ada seorang lagi ustazah yang dijemput ataupun ustaz, mungkin saya tarik diri. Tetapi memandangkan sebab Ustaz Zarul mengatakan ustazah seorang saja. Jadi saya kata, ya Allah, bagi kekuatan untuk saya, bagi saya boleh pergi berceramah, sampaikan amanah yang diberikan kepada saya, cukuplah. Jadi alhamdulillah, petang semalam orang utara kata, sebab saya datang daripada Kedah, demam tu dah kebah lah, bolehlah datang ke sini, alhamdulillah. Jadi kalau tadi saya dah bacakan satu ayat dah, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayat tersebut sebenarnya saya tujukan kepada diri saya sebelum memulakan ceramah, kalau boleh dikatakan ceramah, tapi saya lebih suka kepada bercerita saja. Tak layak kot rasanya nak menyampaikan ceramah. Ayat itu bermaksud daripada surah As-Saff yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Amat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kamu memperkatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Ayat itu merupakan satu reminder, satu peringatan daripada Allah bila kamu bercakap. Satu soalannya, adakah kamu melakukan apa yang kamu cakapkan? Dan bagi saya, setiap kali dijemput memberikan ceramah, di situ terletak satu bebanan kepada saya. Adakah apa yang saya katakan itu telah saya lakukan? Kadang-kadang saya cuma bercakap tapi saya tidak melakukan, maka kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala itu amat besar. Jadi sebenarnya untuk orang yang berceramah ni, bebanan dia sangat besar sebenarnya. Sebab setiap perkataan akan dicatat oleh malaikat, dan setiap perkataan itu akan dimuhasabah balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia buat tak apa yang dia cakap? Ke dia pandai cakap saja tapi tak pandai buat? Itu yang kita takut tu. Jadi sebelum saya berkongsi cerita tentang Ummahatul Mukminin, jadi kita lihat dulu siapakah yang kita namakan Ummahatul Mukminin. Kalau kita katakan Ummahatul Mukminin itu ialah siapakah wanita-wanita yang berada di sebalik perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummahatul Mukminin sebenarnya bukanlah semata-mata isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga para sahabat wanita yang berjuang bersama-sama Rasulullah, yang membantu perjuangan Rasulullah sehinggalah Islam, dan iman itu menjadi milik kita hari ini, milik nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebab itulah nikmat yang paling besar. Kalau berbanding dengan orang yang dilahirkan dalam keadaan bukan beragama Islam, dia perlu mencari cahaya petunjuk daripada Allah. Dia perlu mencari apa itu iman, apa itu Islam dan sebagainya. Tetapi berbanding dengan kita yang dilahirkan Islam ini,
ya, oleh ibu dan ayah yang Islam, inilah nikmat paling besar. Iman dan Islam. Ya. Takwa dan ihsan itu kita yang perlu cari sendiri. Ya, begitu juga dengan iman yang perlu dipupuk. Tetapi Islam, bila Allah telah berikan kepada kita, itulah sebaik-baik nikmat. Ya. Jadi kalau kita lihat kepada, sebelum kita melihat kepada perjuangan isteri-isteri Rasulullah, sahabat-sahabat baginda di zaman Rasulullah, ya, saya lebih suka kalau kita dapat lihat perjuangan ibu-ibu ataupun ummahatul mukminin sebelum zaman Rasulullah. Ya, contohnya antara wanita teragung yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, yang pertama ibu kepada Nabi Isa, Maryam. Ya. Kenapa saya kenapa saya sebut nama Maryam ini sebagai satu nama wanita yang teragung? Ya, bukan kerana dia, ya, bukan kerana beliau melahirkan seorang anak yang dilantik sebagai Rasulullah, ya, sebagai Nabi, ya, Nabi Isa. Ya, tetapi semangat Maryam itu sebenarnya yang kita ingin contohi. Ya. Kalau kita baca Al-Quran surah Maryam, ya, orang perempuan ni selalu dinasihatkan kalau mengandung baca 3 surah kan. Baca surah apa? Surah Maryam supaya mudah bersalin. Baca surah Luqman supaya anak cerdik. Baca surah Yusuf supaya anak cantik. Itu 3 surah yang selalu disebut-sebutkan. Tetapi kita gagal melihat kepada tarbiyah, semangat tarbiyah yang dibawa oleh Maryam ini di dalam surah Maryam. Kita lihat bagaimana susah payahnya, ya, seorang wanita yang nak bersalin tanpa suami, tanpa mak ayah di sisi dia, ya, menahan kesakitan seorang-seorang. Kita kalaupun suami tak menemani kita, kurang-kurang ada nurse orang tepi kita kan. Tapi Maryam, ibu kepada Nabi Isa ini melahirkan anak di padang pasir, di bawah pokok kurma, tanpa ditemani oleh sesiapa pun. Jadi sebab itu bagi saya, ya, kalau sebut ummahatul mukminin, wanita-wanita agung yang hebat, saya pasti akan sebut nama Maryam, ya, seorang wanita yang sangat hebat perjuangan dia. Ya. Betapa kuatnya dia menghadapi ujian, ya, ujian. Bayangkan dalam keadaan tidak ada suami, tiba-tiba dia mengandung. Ya. Tapi kita bukan bercakap pasal masalah sosial hari ini. Kat sini hari ini ramai yang boleh mengandung tanpa perkahwinan semuanya. Tapi kita bercakap tentang mukjizat yang diberikan kepada ibu Nabi Isa yang mulia ini, ya. Jadi kita lihat semangat dia tu, ya, bagaimana kuatnya semangat menghadapi ujian, ya, difitnah oleh masyarakat dan sebagainya. Okey. Itu semangat Siti Maryam. Bukan semata-mata untuk mudah bersalin tak. Kita nak ambil semangat kekuatan dia tu, ya. Kemudiannya wanita yang kita kenali di dalam Al-Quran, Siti Hajar. Ya, Siti Hajar ibu kepada Nabi Ismail. Ya, bagaimana dia ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim di tengah padang pasir, ya, dalam keadaan dengan anak kecilnya. Minta maaf, saya bila cakap bahasa Melayu akan jadi bahasa Kedah. Sebab bukan datang sebab memang asal orang utara, orang Pulau Pinang. Itu cakap saya tu payah sikit nak cakap bahasa baku lah. Minta maaf tapi agak-agak faham. Dengan anak yang masih kecil ditinggalkan oleh suami, ya, di padang pasir. Ya. Kenapa saya sebutkan Siti Hajar sebagai salah seorang contoh wanita yang agung? Sebab hari ini ramai ibu tunggal, ibu tinggal. Maaf yang saya sebut kataan ibu tunggal, maksudnya ibu yang telah diceraikan oleh suaminya, sama ada bercerai hidup ataupun bercerai mati, kita panggil ibu tunggal. Tapi kalau ibu tinggal, itu istilah undang-undang, sebab saya mengajar di Fakulti Undang Universiti Islam Antarabangsa. Kita ada satu lagi istilah ibu tinggal, ibu yang ditinggalkan oleh suami, yang ditinggalkan tanpa sebarang kabar berita, tanpa nafkah dan sebagainya. Itu kita panggil ibu tinggal. Ramai sekarang ibu tunggal dan ibu tinggal. Ya.
Apa kaitannya ibu tunggal dan ibu tinggal ini dengan Siti Hajar? Sebab Siti